Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, insyaAllah malam ni Aiman akan sharekan how to start business in 9 steps. So, sepatutnya Aiman buat dekat Google Meet, tetapi ada masalah technical sikit. So, sebab tu Aiman akan teruskan dekat inilah, IG Live. Okay, so insyaAllah kita akan start lah dengan umur kita Al-Fatihah. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, so you guys sihat semua? I hope you guys in well, healthy, sihat, semua sejahtera, family semua sihat. Dan insyaAllah siapa yang join ni and insyaAllah diberkati Allah, diberkati yalah, semoga insyaAllah. Jadinya insyaAllah maybe simple je kot malam ni Aiman nak sharekan. Okay, sebelum tu Aiman nak tanya, siapa yang dekat sini ada buat bisnes? Aiman sendiri dia kan? Kalau ada, tulis lah pernah. Okay. Amin so Asfa. Okay, siapa dah buat bisnes? Okay, boleh tulis lah. Alright. Ui, ini idola-idola ni yang join ni. Alright, so sebenarnya apa berdasarkan tajuk ni kan, 9 step untuk kita start business kan, kita kena tahu yang apa benda yang kita ni ya. Okay, first kalau boleh korang sediakan buku nota. Dan terus tulis siapa, sebab ni lah, kalau nak terus salin pun okey tak? Okay, so the first step is kita duduk kan, dan tulis semua benda. Okay, kan tadi 9 step kan. 9. Alright, so the first step is duduk dan tulis semua benda yang anda nak buat. Maksudnya duduk dan tulis semua benda kan. Ni ada pen kan, pen dan buku. Korang tulis apa benda yang korang nak buat. Apa benda yang korang nak buat. Contohnya kalau korang nak buat, dia tulis je. Selagi kau boleh tulis, kau tulis je. Contoh kau tulis yang aku nak buat bisnes bulan ni, aku nak jual ni, aku nak target 10,000 dalam masa setengah tahun. 6 bulan kau target 10,000 contoh. Dan kau pun tulis lah apa benda yang kau nak buat lagi. Aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni. Aku tulis kan, tulis je. Ambil masa dalam masa 10 minit ke macam tu. 10 minit ke 20 minit ke. Tulis banyak-banyak. Dan tengok balik apa yang kita tulis tu. Alright, so bila kita dah tulis tu, kita dah tulis apa benda yang kita nak kan, kita tengok balik kan. Takkanlah just tengok dan membiarkan saja kita punya tu. Tengok balik mana yang possible, kita tandakan right kan. Ataupun mana yang kita nak buat dulu, kita susun terus. Okay, contoh aku nak buat bisnes. Contoh kan, budak batch 02 yang nak masuk universiti, yang nak buat bisnes, akan terus buat di nak terus kan. Dia masuk nanti dia nak jual sesuatu, tapi dia tak tahu nak jual apa. So dia tulis. Okay, so untuk first aku nak stablekan aku punya akademik tu. Dan kemudian aku nak buat bisnes jual produk. Produk tu kena tengok produk apa yang kita nak. Kalau produk yang sekadar produk putih kulit ke, produk makanan ke, minuman ke, apa-apa je, janji kita tulis. Alright, so tu yang pertama, iaitu duduk dan tulis semua benda yang kita nak buat. Yang kedua adalah buat research dan feedback. Alright, buat research dan feedback. Okay, selamat datang kepada semua yang baru masuk. Okay, yang kedua adalah buat research dan feedback. Research dan feedback ni, contoh kita listkan 20 orang terawal yang terdekat dengan kita. Contoh
Kita ambil contoh family kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita jual kat dorang dulu. Kita jual kat dorang dulu, dan kemudiannya bila dorang dah rasa kan, kita ambil feedback dari dorang kan. Ambil feedback dari dorang. Okay, orang pertama kata apa, orang kedua kata apa, orang ketiga kata apa. So benda tu akan mendatangkan ni lah, kita akan tahulah apa orang rasa daripada barang kita tu. Contoh kalau kita jual produk makanan, okay, kita tanya orang pertama, sedap ke tak? Sedap, tapi dia macam ni. Orang kedua macam ni. Dia masing-masing akan berlainan dia punya feedback tu, dan kita boleh take note. Okay, masukkan dalam buku catatan supaya kita boleh take note yang benda tu adalah benda yang penting untuk kita. So lepas kita dah buat research ataupun feedback, kita boleh tahu yang mana minat, yang mana tak minat. So daripada situ kita tahu yang mungkin klien ataupun customer kita dah boleh target lah yang mana akan jadi regular customer ataupun yang mana akan jadi yang sementara. Contoh kalau kata sedap tapi tu mahal. Ada lah beberapa problem yang mungkin kita boleh adjust akan datang. Alright. So tadi yang kedua kan, buat research dan juga feedback. Research tu kiranya macam kita search lah pasal benda tu. Kita tengok yang kalau orang tu kita nak jual produk ni kan, kita kena tahu produk ni bagus ke tak. Kita kena kaji apa benda khasiatnya, sebab kita nak terangkan kat orang ni kan. Kita nak terangkan kat orang. Kalau kita tak tahu produk kita macam mana, memang susah. Alright. Okay, so tu yang kedua. Yang ketiga adalah business plan. Alright, business plan ni, yang ketiga adalah business plan. Seperti yang mana kita tahu, kita kalau nak buat sesuatu lah kan, kalau nak buat main apa-apa pun kita macam nak buat sesuatu, mesti kan ada plan kan. Sama juga macam business, kita kan ada business plan kan. Yang pertama adalah kita kena tahu how to growth. How to growth ni, macam mana kita nak membesarkan kita punya company ataupun syarikat kita. Inilah kira besar-besar kan. Kalau kita kira yang kecil-kecil lagi, kira macam ni lah. Contoh, kalau kita nak jual benda biasa-biasa, kita nak jadi agent ataupun stokis. Benda tu kita belum ada company lagi kan. So daripada situ kita kena fikir how to growth. Maksudnya, okay, aku nak jual, tadi kan kita dah tahu kan kita nak jual produk apa kan. Dan seterusnya kita kena tahu yang how to growth ni macam mana. Aku nak jual online ke, jual kat pasar ke. Kita kena fikirkan macam mana kita nak mengembangkan kita punya ni. Kita nak mengembangkan ni adakah dengan cara yang macam ni ataupun macam ni. So dari situ kita dapatkan macam mana kita nak growth. Yang kedua, dalam business plan adalah find who audience kita. Cari siapa audience kita yang nak beli barang kita. Kalau kita tengok kita jual barang-barang yang viral kita jual barang-barang yang viral, yang budak-budak muda suka, kita kena tengok barang tu kajiannya macam mana. Kalau sekadar contoh macam aku kan, aku jual karakter ataupun Waalaikumsalam, selamat datang Iman. Alright, so macam aku jual karakter kan, air dan juga crunchies. Okay, benda tu kalau karakter lebih kepada orang muda kan, lebih kepada umur-umur macam kita lah, 18 hingga range yang aku dapat adalah 18 hingga 25 macam tu, yang suka aku punya karakter ni. Diorang kata sedap mana apa semua. So daripada situ aku dah boleh buat audience. So macam mana FB ads kan, kalau aku nak buat, aku boleh letakkan dekat range yang macam tu dan area mana kau jual. Okay, seterusnya find who audience tu, kita dah tahu siapa pembeli kita. Dia sama juga dengan point yang seterusnya adalah who want to buy, siapa yang nak beli kan. Contohnya kalau kita dah tahu kan, kita dah tahu kita punya audience adalah umur dalam 18 hingga 25, tapi kita tak tahu pun adakah semua umur yang daripada 18 hingga 25 ni yang nak beli. Bukan semua so kita kena cari. Kita kena PM kan, kena rajin rajin PM, kena rajin tanya, kau minat tak benda-benda manis. Kita kena tanya orang macam ni, kau nak rasa tak aku ada sesuatu. So kena cari who want to buy, siapa yang nak beli barang kita.
Okay. Seterusnya dalam poin yang ketiga itu, yang dalam business plan tadi, poin yang keempat adalah quiz betul-betul siapa yang nak beli. Kiranya macam kita kena tanya dia betul-betul. Kau duduk mana? Kau buat apa sekarang? Kau minat tak benda-benda ni? So kita kena bermain, orang kata apa, sembang-sembang, networking lah. Orang panggil networking kan. Kalau kita tahu yang sekadar kita just tanya dia kan, kau nak beli tak barang aku? Aku jual ni. Kalau dia member yang supportive, dia akan beli lah kan. Tapi kalau member yang jenis biasa-biasa, tak apa lah, aku malas. Sebab kita tak pernah tanya dia lagi, kau minat ke tak ni. Maksudnya sebelum kau nak jual tu, kau tak pernah PM dia, kau minat tak benda-benda manis? Kau minat tak kalau aku jual benda ni? Kita tak cari sebelum kita nak buat tu. So dari situ kena cari dulu sebelum kita nak jual, supaya kita dah tahu siapa yang nak beli. Alright. So lepas dah cari networking semua tu, poin yang keempat adalah salin tau. Salin, buat pen dan salin, supaya korang boleh gunakan. Kalau korang tak bisnes sekarang, boleh bisnes akan datang. Alright. So yang keempat adalah the best place for business. Poin yang keempat adalah the best place for business. Sorry, bukan Mak Saleh. So macam sasul sikit. Maksudnya the best place to business ni adalah macam mana kita nak buat secara online atau buat offline. Right? Kita nak buat online atau buat offline. Kita nak fikir. Contoh kalau kita buat offline, kita nak buka kedai. So kedai tu kita kena tahu, okay, kedai ni nak buka dekat mana, kan? Audiensnya duduk, contoh kita nak buka kat Shah Alam, dan kita tahu bandar Shah Alam ni yang bandar yang sesak kan, ibu kota Selangor kan. Kita tahu yang Shah Alam bahagian mana, section berapa, orang-orang situ standard dia kedai-kedai makan kat sekitar situ nak buka apa. Ni contoh kepada restoran lah. Kalau dia nak buka restoran, dia kena tengok tempat-tempat tu ada tak ke restoran-restoran yang famous, ataupun restoran yang ada kedai macam dia, supaya persaingan tu tak sengit sangat. Contoh kita nak buka franchise T-Life saya tahu kan, ramai orang suka T-Life kan. Kita nak buka franchise T-Life, tapi contoh kita nak buka dekat Shah Alam section 7. Dan kita tahu section 7 ni macam-macam ada. Yang kita ada kedai komputer, kita ada kedai handphone, ada butik, ada kedai makan, semua ada. Tapi kalau kita nak buka franchise kan, kita nak buka, kita dah beli lot ni, nak buka kan, tahu-tahu ada T-Life belah sana. So macam apa kejadah kan, buka dua franchise yang sama. Ataupun kita buka franchise kita, apa namanya, contoh korang nak buka kedai boba kan, ada T-Life dah kat situ. Kita nak buka kedai boba yang baru, yang mungkin tak ada branding lagi kan. So macam tu susah dia kena ada orang kata branding dia kalau nak buka satu franchise yang baru. Kalau franchise yang lama tak apa lah, orang dah kenal. Ataupun mungkin kalau kita nak buka T-Life dekat tempat lain, cari yang memang tak ada. Contoh dekat Selangor ni memang boleh bagi cadangan dekat Sabak Bernam. Korang buka Family Mart ke Family Mart ke T-Life ke Ilios Mart korang invest kat situ, letak kat Sabak Bernam, confirm laku keras. Sebab apa? Sebab demand situ tinggi, tak ada orang lagi buka kat situ. Kalau kita tengok dekat Subang ke kat ni tu kan, dah banyak. So kalau kita buka satu cawangan yang baru pun dekat tempat yang tak ada orang sangat, InsyaAllah demand akan tinggi lah. Okay. So itu untuk offline untuk yang nak buka kedai. Untuk yang online, kita kena tahu yang kita punya modal macam mana. Contoh kita nak jual produk macam cakap tadi, Aiman nak jual carakter, nak jual crunchies, benda-benda tu kan, ataupun minyak wangi rindu raudah kan, yang Aiman pernah jual sebelum ni. Memang kena tahu modal kena berapa. Okay, modal dengan untung macam mana. So macam dia nak mesti kena ada modal lah. Kita cari dulu modal dalam 100 mungkin boleh beli dalam, kita ambil satu anggaran. Kalau RM100 kita boleh beli dalam
10 botol minyak wangi. Contoh 10 botol minyak wangi kita boleh dapatkan dengan harga ejen dengan RM100. Okay. So daripada 10 botol tu kita nak jual berapa ringgit kan? So kita jual RM15 untuk kita dapatkan RM5 untuk satu botol. Dan kalau kita tengok balik untuk online ni, dia adalah platform yang memang orang kata padu lah. Korang buat FB ads, IG ads, benda tu memang padu. Contoh lagi kalau buat online, kita tak payah bayar sewa tau. Kita tak payah bayar kita sewa kedai, tak bayar sewa geran tanah apa semua. So benda-benda tu akan lebih mengurangkan beban dekat situ. Dan online juga memang audience memang siapa je boleh cari. Dia kebarangkalian dia untuk siapa tengok kau punya tu ada. Cuma kau punya marketing je. Kau punya marketing je kau kena tujukan kat orang-orang macam ni. Kalau marketing kau tu tak sampai kat orang, so kurang customer kan. Alright. So poin yang seterusnya adalah organize your business. Organize your business ni. Contoh macam kita nak buka satu business yang orang kata sah lah. Yang memang ini cerita bab-bab yang kalau dah besar sikit kalau memang nak grow lagi kan. So kita buka enterprise, kita pergi daftar SSM, kita pergi build trust kan, pergi collab ke dengan beberapa star famous ke apa-apa, dan kita buat branding dengan dorang. Sebab kita baru nak membangun. Kalau baru nak membangun ni memang payah sikit. So kita kena buka satu macam trust. Bila korang dia tengok orang-orang yang ada SSM ni, dia memang lagi trust lah orang kata. Lagi nampakkan memang padu lah bila kau buat SSM. Tanya ada SSM? Ada. Dan benda ni dah ramai orang beli, feedback pun ada. So customer akan datang lah. Alright. So daripada situ kita boleh organize kita punya team. Ni poin yang ke-6 Poin yang ke-6 adalah recruit team. Recruit team sebab kita tahu kalau kita nak buka company ataupun syarikat yang nak buat bisnes tak besar pun tapi still nak buat bisnes, kita kena ada team lah. Kalau buat seorang-seorang dah agak payah. Kena ada team sebab kita tahu dia sama konsep macam kita nak berjaya lah. Kita ambil konsep nak berjaya je, sukses. Kalau kita nak berjaya seorang-seorang, payah nak naik seorang. Memang nak tak nak mesti kena ada team. Kalau kau tengok company, ada ke CEO buat kerja seorang-seorang? Mana ada. Dia kerja dia adalah buat planning, arahkan, kau. Dan bila korang recruit team pastikan tim-tim korang tu adalah tim-tim yang sanggup susah senang dengan korang. Sanggup orang kata susah senang lah senang. Kira macam bila kau susah, kita plan balik, kita meeting. Macam mana kita nak buat ni lah? Orang tak datang kita punya ni. Orang tak datang kita punya kedai ataupun orang tak beli kita punya barang. So macam mana? Fikir balik. Bincang meeting dan seterusnya buat marketing yang baru. And yang first kali adalah start with yourself lah. Start with yourself. Maksudnya kalau kita dulu tak gerak kan, kita tak put on work hard dekat diri kita. Contoh kita nak buat business kan, tapi bila kita pun macam malas-malas, rasa tak yakin dengan diri kita. So kena yakin dengan diri sendiri. Kau boleh buat, cari mentor dan kemudian terus gerak bersama-sama dengan tim yang boleh susah senang tu. Okay, so yang ketujuh adalah cari fund yang cukup. Cari fund yang cukup. Cari fund ni adalah contoh yang kita boleh tahu, offer service yang kita ada kepada orang. Ini contoh contoh yang macam kita boleh bercakap ke, kita boleh tulis ke. Itu adalah mungkin satu bisnes. Contoh kita nak buat bisnes tulis buku sebab kita boleh menulis. So kita offer dekat orang yang lain, nak tak aku tulis buku untuk kau? Nak tak aku tulis buku, tajuk sekian di bawah syarikat kau. So nanti dia lah yang akan produce kita punya buku tu. Maksudnya dari situ kita dah boleh start business kita melalui buku. Tetapi business tu dia secara servis maksudnya kita boleh bercakap. Kalau kita boleh bercakap, kita boleh bagi talk. Kita sama ada kita boleh masuk dengan orang lain punya
orang lain punya organisation ataupun business, ataupun kita boleh buat sendiri kan. Contoh lah, kalau kau kenal Sifu Jamal kan, yang terkenal dengan Sifu FBS. Dia boleh bercakap dan dia boleh bantu ramai gila orang untuk berniaga, untuk bisnes. Dan dia bantu korang dia bantu ramai lah. Wawa Zainal, Erza Zafril, Zoe Rahman, siapa lagi lah, kalau Aziza Osman tu kan. Dia kepegaran dia adalah beri motivation, beri semangat kepada orang-orang lain untuk teruskan bisnes, dan dia bagi tahu cara yang betul untuk bisnes. Kalau Sifu Jamal tu, korang boleh check IG dia kan. Sifu Jamal, korang boleh tengok macam mana dia guide orang-orang yang biasa-biasa jadi luar biasa. Contoh sale tahun ni diorang buat dalam 10,000, tahu-tahu next year dah boleh buat sale 1 juta, 2 juta. Main gila lah. So tapi tu kena belajar betul-betul lah. Kalau kita yang muda-muda ni, let lu belajar lu macam mana kita nak buat bisnes slow-slow kan. Check dulu keadaan kita boleh ke tak. Kalau nak buat kecil-kecil tak apa. Ni kalau nak besar-besar kena fikir betul-betul dulu lah. Alright. So cari fund yang cukup ni, dia termasuk tadi yang kata offer service kan. Yang seterusnya adalah jual produk. Okay, jual produk. Maksudnya wajib ada modal ikut situasi. Contoh, kita kena bayar kos-kos marketing kan. Kita kan ada modal untuk kos-kos FBX ke sebagainya, ataupun kos yang kita nak bayar lah. Contoh kalau kita ambil logistik kita ambil logistik. Kita nak kita jual barang tu, dan kita nak barang kita tu ke tempat yang lain. Dia memerlukan kos-kos logistik lah. Contoh bas ataupun lori yang menghantar kita punya barang. Kalau yang menghantar kita punya barang ke tempat-tempat yang lain. Contoh, kita punya HQ ataupun kilang kita dekat Selangor, kita nak hantar kita punya barang-barang dekat Terengganu, kat Kelantan, memerlukan kos-kos yang logistik seperti bas ataupun lori-lori. Kalau nak ke luar negara, kita boleh macam kontainer kan, selalu naik kapal Cina apa semua. So kena ada kos-kos marketing, kos-kos logistik apa semua tu. Okay, tu yang ketujuh. Yang ke-8 adalah dapatkan user ataupun klien yang tetap. Kiranya customer yang tetap. Macam mana kita nak dapatkan user ataupun customer yang tetap ni? Kita mesti kena ada data-data diorang. So benda ni agak penting sebab kalau korang nak tahu ni special lah untuk orang yang join live ni. Google kan, dia tahu yang bahagian-bahagian negara Afrika, diorang tak orang tak tengok sangat kan negara Afrika kan. Negara yang ramai orang orang kata negara yang tak maju lah kan. Buat apa syarikat-syarikat nak collect dengan Afrika ni kan. Tapi Google ni dia pandai tau. Diorang collect data-data Afrika ni. Korang tahu Afrika bukan sekadar Afrika Selatan je. Dia banyak negara kan. Dia ada Chad, ada negara Cameroon, Somalia, Rwanda, macam-macam lagi. So daripada situ, siapa yang tengok ni? Kila Aisyah mah. Okay. So daripada situ korang boleh tahu yang gila. Google ni memang gila. Dia collect data tu memang banyak gila. Supaya kalau korang tengok kan, ada gambar-gambar yang dijadikan meme orang-orang Afrika search Google kan. Maksudnya dia punya Google ni dah sampai dekat satu dunia. Afrika pun dah sampai, dan dia memperluaskan dengan data-data yang dia ada. Dan juga data-data yang kita ada ni memang sangat penting tau untuk kita mencari regular customer. Contoh, dia dah beli hari ni, so esok kita PM lagi, nak beli tak barang ni dengan copywriting yang sekian-sekian kita dah buat. So kita minggu depan PM dia lagi, sebab kita dah ada data dia, dan kita tahu yang dia dah pernah beli, dan kita dah pernah minta feedback dia kata sedap. So bi-weekly ataupun ikutlah 3 atau 4 hari selang PM balik, nak beli tak? Kalau nak beli bla bla bla. Dari situ kita dapat customer yang tetap. Dan juga daripada feedback tu, kita kena post dekat social media kita. Post dekat social media maksudnya tengok kalau kita selalu buat kat IG, buat kat IG. Ada orang buat kat FB. Ikut mana audience kita. Kan jadi kan, suruh cari mana audience kita. Di mana dunia sekarang
social media adalah platform yang paling sesuai untuk kita buat apa-apa, streaming live, streaming apa business apa semua kan. Alright, so seterusnya adalah scalekan kita punya business daripada ni yang penting kat ni. Dia sama macam lebih kurang rantaian kepada yang data tadi tu. Kalau kita dah collect data-data yang contoh si A kan, A dah beli barang kita. Kita bertanya dia, "Macam mana barang? Sedap semua. Nak beli lagi tak?" Boleh nanti minggu depan saya repeat order. Okey, dia pun repeat. Dan kemudian sedap tak? Okey. Kita minta dia forwardkan kepada orang-orang lain, kat kawan-kawan dia. Suggestkan, recommendkan dekat kawan-kawan dia yang lain. Contoh, "Weh, produk Aiman ni sedap ah. Korang beli lah, serius, padu." Kita minta dia promotekan. Contoh kan dia promote dekat kepada B dan C. B dan C pun, "Weh, try lah beli." Try beli dan kita pun kena collect data. Waktu dia beli tu, collect data dia, dia cakap apa, dan kemudian fikir terus, cari terus dia ni minat ke tak dengan barang kita. Kalau dia ni minat, okey, save jadikan regular customer. Kita akan PM dia by minggu. Okey, so dari situ kita dah boleh PM dia balik kan. Nak order tak? Order. So benda tu akan save luas lah. Dari situ marketing free kita, selain daripada kita promote dekat Instagram, FB, Twitter dan sebagainya kan, kita boleh juga jenis marketing yang macam tu. Kita jaga customer yang sedia ada. Sebab kan customer yang sedia ada ni dia dah pernah rasa dan dia pernah tahu rasanya macam mana. So bila kita dah bagi dia berulang-ulang kali, dia nak dan dia pass kepada orang-orang lain, benda tu akan menjadikan kita punya growth lah. Kita akan jadi besar. Okay, so point yang last sekali adalah cari mentor. Kalau kita macam sebelum ni kan, tapi ni point yang last lah. Patutnya dekat depan sikit tapi terlepas pandang. Okay, so letak dekat last. Cari mentor ataupun orang-orang yang pandai bisnes. Contoh kalau orang-orang akademik kan, orang-orang akademik pandai, kita nak belajar dengan orang-orang akademik pandai, cari orang pandai. Orang yang pandai bisnes, cari mentor bisnes supaya dia boleh ajar kita cara untuk growkan lagi kita punya bisnes. Macam tu lah. And dia sebenarnya 9 step ni mungkin kita dah perasan, cuma kita je yang macam tak apply sangat kan. So daripada situ, cuba applykan dalam hidup korang. Ataupun save ilmu ni, dan bila korang nak guna, korang try apply slow. Bagi tahu ramai sekarang orang tengah cari duit kan. Mungkin kita umur macam Aiman 18 tahun kan, tapi umur macam kita pun, macam Akilah dengan Aman, kita pun nak duit tau tak. Bukannya orang-orang besar nak duit. Sebab kan duit ni tahu lah, satu keperluan, satu lagi mungkin keinginan kita yang nakkan barang-barang keperluan yang lain. Contoh kita nak beli baju ke apa, untuk self reward. Bila kita dah capai target kan, contoh bulan ni aku nak bisnes minyak wangi ni, dan ujung bulan kalau aku dapat capai 2k sale, aku nak belanja diri aku beli baju. Contoh tu macam tu lah cara untuk mendapatkan semangat tu diri sendiri, dan sentiasa kena disiplin. Kalau kita tak disiplin, memang apa-apa keadaan pun memang kita tak akan dapat lah kita punya kejayaan tu. Alright, so rasanya itu saja untuk sharing kali ni. Kalau korang ada soalan boleh tanya. Aiman boleh open soalan lah. Ada soalan. Kita tak nak live lama-lama kan, sebab nanti takut orang bosan. Takut yelah ni pun tadi 10, naik turun 3 naik balik, turun balik. So macam tu lah. Sebab je live ni standard orang akan singgah je. Kalau kau Aiman tadi nak buat kat Google Meet, tapi ada beberapa masalah teknikal, so tak dapat lah jalankan kat Google Meet tu. Satu baru join. Okay guys, ada soalan ke? Kita buka soalan.
Paling-paling pun ada lah. Tolong lah bagi satu soalan. Apa-apa lah. Soalan apa-apa. Dia nak memuaskan hati. Sebab tadi ikutkan benda yang kita dah kaji. So soalan ni dia menambahkan saya punya skill lah. Untuk improve soalan yang on the spot. Tanya soalan. Ada tak? Soalan apa-apa je. Okay lah, Iman tanya korang lah. Korang kalau bisnes lah, korang nak jual apa? Cuba komen sikit. Korang nak jual apa? Kalau korang someday lah, mungkin korang nak berbisnes, korang nak jual apa? Tulis umum pun tak apa. Aku nak jual produk. Aku nak jual jual rumah. Contoh dah main jual rumah. Jual tanah. Jual main bisnes kereta sewa. Cara nak market kat FB selain marketplaces. Okay. So nice soalan. Wow, kita ada soalan. Okay, kita cuba jawab. Okay, untuk soalan Amar kan, macam mana kita nak marketkan dekat FB selain marketplace. Contoh kita punya business lah kan. Okay, so macam mana yang kita tahu, sebab dunia sekarang moden. Dan kalau korang sendiri lah, yang kalau main FB, korang sendiri boleh tahu yang ramai gila orang buat FB live. Korang buat FB live kan, macam Afiq Nazari kan, dia pernah cakap dekat FB live pun ada orang jual ikan tau. Ikan segar. Okay, ikan talapia RM20. Siapa nak? So macam tu tau. Jadi macam orang cari rezeki ni kat mana-mana. Dan macam mana selain marketplace, kita tahu kan, marketplace tempat yang kita nak promote barang-barang kita untuk jual dekat FB. And yang itu memang dah disediakan oleh FB sendiri. Tetapi kalau macam kita tahu, streaming live ni adalah tempat yang memang orang suka masuk lah. Tengok lah, kalau bermanfaat orang masuk kan. Ataupun kita tengok orang-orang FB kan, korang buka je FB, mesti ada orang live dan dia akan jual. Jual bundle ke, jual barang-barang pasar ke, macam tu lah. Katanya selain daripada marketplace tu, kita boleh guna FB live ataupun IG live. Promote barang-barang kita. Ala ada orang nak beli, turunkan nombor telefon anda dan tulis 999 contoh. Macam tu lah cara orang nak berniaga dekat FB. Selain daripada copywriting yang menarik, selain daripada FB ads. Macam tadi kan, untuk FB kan, dia ada beberapa cara lah. Macam first, dan tadi macam cakap marketplace kan. Second adalah FB live. Dan yang ketiga adalah post ke group-group dan post ke personal kita punya ni lah. Kita ada jual apa supaya orang nampak lah. Orang nampak. Tulis terus copywriting yang menarik. Assalamualaikum semua, saya ada jual ni. Anda nak beli, sila WhatsApp, letak link terus. Sebab FB dia boleh tekan link terus kan. Kalau ada kenalan-kenalan kita yang nak, beli terus. Ni ada satu point yang Iman baru teringat untuk FB. Okay, untuk FB, korang cari friend ramai sikit. Friend tu nak kira ramai kan. Dia orang kata, boleh kata solid. Kalau korang betul-betul nak buat FB ni tempat jual barang, kau kena dapat 5,000 friend. 5,000 5k. Friend ni senang ke, korang PM lah. Bukan PM, just request lah siapa yang nak jadi friend korang kan. Search lagi siapa kawan-kawan aku yang tak aku add friend lagi lah. Add request sampai kan dapat 5k. Kira nak kata 5k tu antara yang solid lah. Sebab mungkin yang boleh tengok kita punya tu akan boleh dapat 1,000 ke 2,000. Dan orang-orang kat FB ni dia rajin tau. Dia rajin scroll, dia akan baca. Lagi kenalan dia. Kalau IG, kalau IG bukan nak kata lah, dia orang standard. Kalau korang kata betul, korang tulis betul ataupun yes. Kalau IG, standard budak-budak macam kita akan scroll, tengok gambar, like. Tengok gambar, cantik gambar ni, like sikit. Like, dah tap, tengok story, ciao. Macam tu lah.
Itu kalau orang-orang kat IG lah. Mostly tak cakap semua, tapi kebanyakannya. Tapi kalau dekat apa, kat FB pula, kalau kenalan kita yang buat kan, InsyaAllah akan baca. InsyaAllah. Sebabkan dia tak tahu lah. Tapi setakat yang Aiman research lah, FB ni dia orang-orangnya rajin komen, rajin share, rajin like. So nak kata engagement dekat FB tu senang sikit. Macam tu lah. Alright. So soalan seterusnya. Okay Ma, jelas saya tadi Ma, cara nak market dekat FB selain dekat marketplace. Alright. So kalau jelas thumbs up sikit. Okay. So macam mana, ni soalan Akila Okay. Macam mana nak hilangkan rasa malu untuk tarik minat klien tu? Okay. So macam mana yang kita tahu, kita masing-masing ada bakat tu sendiri. Dan kalau orang-orang bisnes lah, standard lah, orang akan cakap yang kalau kita berbisnes ni, malu tu kena tolak tepi. Kalau cara kita bincang tentang cara kan, untuk hilangkan rasa malu untuk tarik minat klien. Just kena biasakan diri, kena PM dorang, dan tengok macam mana orang-orang lain berniaga. Tengok orang lain berniaga. Dorang buat apa, IG live kot, dorang buat FB live kot, tak malu. Okey, RM20 untuk satu pasang, sampai cepat dapat. Dorang memang nak niaga ni mindset first lah. Mindset tu kena, aku tak boleh rasa malu, aku kena promote dekat orang sekati lah. Orang tak suka tak apa, orang sin tak apa, janji kau dah buat. Dia konsep dia sama macam tegur lah. Tegur orang tu wajib, tapi kalau orang tu sin, orang tu tak nak berubah, just okay. Macam tu lah. Kita pergi cari orang lain pula. Klien yang lain. Contoh, klien kalau kawan-kawan kita, family ataupun saudara mara, tak payah nak rasa malu. Just PM je dulu kan. Tanya apa pendapat, nak beli tak? Aku dah jual ni. InsyaAllah ni berdasarkan pengalaman Aiman sendiri. Kalau family, ada keluarga yang terdekat ke apa-apa, InsyaAllah diorang akan support untuk kali yang pertama ataupun first korang nak naik. Diorang akan support macam mana korang punya business, korang jual apa. Just PM je dulu, slow. Dan bila diorang dah beli tu, sebarkan kepada orang-orang lain. PM. Kalau orang tak kenal pun, kena belajar untuk kenal. Contoh macam join live ni kan, mungkin lah daripada follower ni semua Aiman kenal. Tapi kalau macam apa, mungkin juga ada beberapa follower yang Aiman tak kenal kan. So macam kita just berinteraksi dengan dia. Contoh, kita ada satu customer yang kita tak tahu, out of nowhere tiba-tiba dia dapat tahu kita punya apa, kita ada jual produk. Kita tanya, dapat tahu dari mana? Daripada ni. Oh, ni kawan ni. Okay, save contact. Okay, just buat tanya macam mana aku punya ni, okay tak? Ni nak komen. So kena banyakkan bertanya dan tengok cara orang lain berniaga. Mindset kena betul. Alright, jelas tak? Kila. Kalau tak jelas, boleh cakap balik. Okay, kita teruskan kepada soalan yang ketiga, iaitu daripada Azmi at site. Apa cara berkesan nak yakinkan customer melalui online ataupun offline? Lebih-lebih bagi kita yang baru start buka bisnes, nak yakinkan. Okay, ni termasuk dalam poin yang keberapa tadi? Nak yakinkan ni poin yang kedua ni, research dan feedback. Macam mana kita kita baru nak buka kan. Contoh kita dah decide produk apa yang kita nak jual, dan kita research. Contoh kalau nak jual baju Melayu. Okay, baju Melayu ni orang beli time bila? Time raya. Okay, time raya. So dia punya teaser macam mana, dia punya sambutan macam mana. Kalau korang beli brand yang famous kan, contohnya Elrah, korang kena tahu Elrah ni dia dah famous belum? Okay, dia dah famous, maksudnya senang untuk orang beli. Cumanya persaingan agak sengit sebab ramai gila dropship dan juga agent. So daripada situ kita boleh tahu yang
Okay, ni demand tinggi, ramai orang gila akan beli. Cuma cara kita nak yakinkan tu, kita kena cakap Era ni ramai agent dan stokis, ramai orang beli, bagi feedback. Minta apa, cari feedback yang apa menarik tentang Era. Apa benda kajian-kajian yang menarik tentang Era. Era ni buat macam ni. Mungkin ada certain customer nak tahu, ataupun certain customer tak nak tahu. Dan standard kalau kita nak business kan, kita kena tahu kenapa, why. Okay, why. Kalau kita tak tahu kita nak jual tu sebab apa kan. Contoh, orang standard nak jual barang ataupun nak berbisnes, dia standard nak duit, tapi dia tak tahu kenapa dia nak duit. Maksudnya macam tu, kenapa dia nak bisnes. Ini tujuan yang kata apa, kita boleh tengok flashback balik. Kita boleh tengok dekat niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratuhu minallahi wa rasulih. Sambung. Memang tak ingat sangat. Okay, so macam tu lah. Tengok niat kita nak business buat apa. Dan kita kena tahu produk-produk tu daripada Malaysia ke, branding dia macam mana, famous dia macam mana. Kita kena tahu yang, contoh kalau Era kan, ramai orang buat online kan, kita try buat kelainan, kita buat offline. Tetapi perlu ada ni lah, perlu ada tempat-tempat. Contoh offline, kita cari tempat-tempat yang menarik, yang tempat-tempat orang kaya. Daripada segi harga, kita tahu barang-barang tu mahal, so kita cari. Okay, contoh aku pergi cari customer dekat kawasan-kawasan Subang Jaya, kawasan-kawasan KL. Just approach dia orang kan, tuan kalau nak beli baju raya ke apa, PM. Tapi benda tu idea yang gila. Tapi tak apa, kadang-kadang idea yang gila ni, kita tak tahu yang idea yang gila ni kadang-kadang boleh jadi kenyataan. Contoh, idea gila siapa tu? Pembuat Apple, Steve Jobs. Dia Steve Jobs ke Bill Gates Bill Gates tak silap. Komputer kan, Microsoft. Dia cakap, aku nak satu hari nanti dalam semua orang dalam rumah dia ada komputer. Weh, benda tu gila lah waktu zaman tu. Waktu zaman tu memang gila. Ramai orang kata, apa benda kau merepek ni, komputer pun tak ada lagi. Komputer tu apa? Orang mana tahu komputer tu apa? Kau nak kata komputer tu akan ada kat rumah semua orang, tak logik lah. So tu antara idea gila. Tapi idea gila ni, dia kena dijelaskan sekali dengan ni lah, usaha. Dan kau kena cari cara macam mana kita nak buat macam ni lah. Macam mana nak bagi sampai ada kat rumah semua orang. So buat marketing, buat sebab kenapa. Dia kalau ikutkan, banyak lagi yang nak share ni kalau pasal marketing apa semua ni. Tapi itulah, tak nak lama-lama sangat. Kalau nak, boleh PM. So macam tu lah kot. Azmi, kalau kita baru nak buka bisnes, memang kena cari audience kita tadi kan. Berdasarkan poin-poin tadi tu kan tadi dia bagi 9 point. Just cuba try follow poin-poin tu. Kalau jadi, insyaAllah. Kalau tak jadi, Roger balik. Kenapa tak jadi? Maybe ada mistake kat mana-mana. Alright, so maybe itu saja benda Aiman. Jelas tak? Kalau ada soalan lagi, boleh PM. Kalau tak ada soalan, Aiman nak live lah. End live. Wish, lupa nak record lah pula live ni. Apa Syarazi baru masuk? Kita dah start lama dah. Alright, so without further ado, itu macam ni nak bermula. Tak apa, ni nak last kan. So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudah join. Tapi kalau boleh kan, korang isi lah apa Aiman punya Google Form. Nanti maybe Aiman akan PM korang yang join ni, supaya korang dapat join lagi Aiman punya sharing for the next time. Sebab kalau IG live, dia tak best sangat. Sebab Aiman tak dapat communication dengan korang. Kalau Google Meet, Aiman dapat communicate dengan korang. Okay, macam mana korang punya ni, nak buat macam mana. Korang dah boleh jawab, bagi terus maklumat, supaya korang tahu lah apa benda yang korang nak buat. Alright, so insyaAllah itu saja. Wallahualam. For you guys, kalau ada idea untuk Aiman nak bagi sharing apa-apa lagi, just PM, DM saya dan bagi idea. So insyaAllah kita akan teruskan. Alright, so thank you guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.